Okay, boleh dengar ke sekarang? Boleh, clear, sangat cantik. Okay. So hari ni saya akan berkongsi tentang produk yang sangat-sangat bagus untuk mata kita, iaitu kita punya Yunken Eye Plus. Okay? Okay, sekarang ni mungkin ramai orang dia memang menjaga kesihatan, tapi dia lupa nak menjaga kesihatan mata. Walaupun mata tu sebenarnya sangat-sangat, yelah, mata kan merupakan salah satu kita punya panca indera kan. Kalau kita punya mata tu dah start rosak, mungkin akan mengganggu juga kita punya macam kita punya aktiviti harian. Contoh macam kalau kita susah nak melihat kan, kita nak buat kerja apa-apa pun mesti akan rasa macam susah kalau mata ni dah mula rosak. Okay? Dan dengan kepesatan teknologi ni juga menjadikan kita punya kesihatan mata ni makin teruk. Sebab apa? Kita terlalu terdedah dengan banyak sangat screen time. Screen time tu maksudnya kita banyak tengok handphone, kita banyak tengok tab, laptop, komputer. Okay? Ni screen time lah. Kalau kita banyak terdedah dengan screen time ni kan, nanti mata kita dia boleh jadi kering, dia akan jadi irritated dan akan menyebabkan masalah penglihatan yang lagi teruk. Okay, since kita dekat topik mata kan, saya explain sikit lah macam mana mata kita ni berfungsi Okay, kita punya mata dia perlukan cahaya. Perlukan cahaya kalau nak tengok apa-apa. Okay, kalau tak ada cahaya kita tak boleh nak tengok sebenarnya. Contohnya kalau kita masuk dalam satu bilik kan, bilik tu gelap tapi masih ada cahaya yang boleh masuk, still kita boleh tengok. Tapi kalau memang completely tak ada cahaya langsung, macam contohnya kita masuk dalam gua ke apa ke kan, memang kita tak boleh tengok apa-apa. So cahaya ni actually penting lah sebenarnya. Okay, so cahaya tu kan dia akan masuk dekat kita punya kornea ni lah, ni lapisan paling luar kita punya mata tu kan. Cahaya tu akan masuk melalui kornea and then dia akan ke kita punya pupil ni, kita punya anak mata. So pupil ni dia akan mengecil ke membesar ke ikut intensiti cahaya yang masuk dalam mata kita lah. Okay, so dia punya besar kecil tu actually dikontrol oleh iris. Iris tu dia macam otot yang boleh control dia punya pupil anak mata kita tu. Iris tu actually yang dekat luar yang mata kita tu kan, yang ada line-line tu. Tu iris. Okay. So bila cahaya masuk ke pupil ni, anak mata ni, dia akan pergi ke kita punya lens, kita punya kanta mata. Okay. Lens ni akan fokuskan image pada retina. Okay, so retina ni dia akan tukarkan image yang ada tu pada electrical impulse supaya dia dapat hantar signal ke otak, okay, melalui kita punya optical nerve ni, kita punya saraf optik ni. Okay, so nanti otak tu dia akan translate lah apa benda image yang kita nampak tu. Okay. Kenapa kita kena concern pasal screen time? Okay, screen time ni dekat phone dia akan keluarkan blue light ataupun kita panggil high energy visible light, okay, HEV light. Blue light ni dia satu light yang bergelombang pendek yang berkuasa tinggi. Masalahnya pada mata kita dia susah untuk difilter, susah untuk dihalang oleh mata kita. Okay, masalah yang timbul jika kita terdedah dengan blue light, satu, kita punya pandangan akan jadi kabur. Okay, kita akan dapat satu penyakit nama dia macular degeneration, ni berkenaan dengan mata lah. Cataract, sukar tidur ataupun kacau waktu tidur. Okay, dia akan menyebabkan kita punya penurunan dalam produksi hormon melatonin kita. So 4 teknik macam mana kita nak kawal blue light ni merosakkan mata kita. Okay, satu, kita rehatkan mata sentiasa daripada lihat skrin. Contohnya kita limitkanlah masa, mungkin macam 2 jam saja kita tengok skrin, skrin komputer ke skrin phone ke kan.
allocate masa, berapa lama, especially macam untuk anak-anak ke kan. Okay, allocate. Anak-anak boleh 2 jam je boleh tengok tab misalnya. Okay, tingkatkan macular pigment. Okay, nanti ni saya terangkanlah pasal macular pigment ni. Pakai kacamata yang khas untuk komputer. Okay, sekarang ni ada juga yang orang jual glass untuk tengok komputer kan. Tak tahulah how effective it is, tapi mungkin akan membantu sikit lah daripada menghalang blue light tu merosakkan mata kita. Dan satu lagi ialah kita letak screen filter dekat kita punya device tu. Okay, ni antara 4 teknik yang kita boleh buat untuk mengurangkanlah kerosakan blue light tu pada mata kita. Okay, so mata kita ni dia kena sentiasa lembap. Okay, macam badan kita juga, kita kan perlu hydrate, kita kena minum air banyak-banyak, sama juga dengan mata kita lah. Mata kita pun perlukan, dia perlu satu kelembapan tu lah supaya mata kita tak jadi kering. Kalau mata kita kering nanti akan dapat kita rasa macam discomfort, ada rasa macam gatal-gatal ataupun ada banyak mucus yang keluar. Itu sebab kalau kita tak menjaga kita punya mata lah. Okay. Dan sebab itulah juga kan mata kita ni memang dijadikan dengan ada air mata juga. Sebab air mata ni antara fungsi dia ialah untuk pastikan kita punya mata ni sentiasa lembap. Okay, untuk basuh mata kita daripada habuk dan kekotoran, menghalang daripada jangkitan kuman dan bakteria. So macam kalau kita kelip mata tu kan, akan ada air mata lah yang akan cuci kita punya mata sebenarnya. Dia punya air mata punya gland sebenarnya dekat atas ni, so bila kita kelip mata tu nanti dia akan basuh lah. Dan akan ada satu macam saluran kita panggil tear duct tau, dekat bahagian hidung ni. Kiranya kalau nanti ada habuk ke kekotoran ataupun bakteria masuk dalam kita punya mata tu, dia akan lalu, air mata tu dia akan lalulah pada tear duct tu. Itu sebab kadang-kadang kalau kita menangis ke kan, kita punya hidung pun berair juga sebab dia memang dekat dengan hidung. Ataupun kadang-kadang kita rasa dekat tekak pun ada juga kan, sebab dia memang berkait. Dan kadang-kadang tu macam bukan sahaja dia menghalang daripada kekotoran ke apa-apa benda yang irritate the eye. Contohnya macam kita potong bawang kan, kalau potong bawang kan tiba-tiba air mata keluar kan. Itu sebab chemical daripada bawang tu lah kan, ada chemical daripada bawang tu yang termasuk dalam mata yang buatkan mata kita pedih. So air mata ni dia dapat bersihkan mata kita, halang mata kita daripada apa-apa jangkitan, apa-apa kekotoran. Okay, ni statistik daripada WHO, World Health Organization. Okay, dia cakap dalam 2.2 bilion orang mengalami kemerosotan kesihatan mata. Okay, daripada 2.2 bilion ini, 1 bilion kes yang boleh dielakkan sebenarnya ataupun dia belum dirawat. Tapi ramai yang mengabaikan tentang menjaga kesihatan mata ni. Dan sebenarnya 80% daripada masalah kesihatan mata boleh dicegah dan dirawat sebenarnya. Okay, macam mana tu nak dirawat tu? Okay, nanti kita kupas dengan lebih lanjut lagi. Okay, ni pasal radikal bebas dengan antioksidan. Apakah radikal bebas ni? Radikal bebas dia adalah satu molekul yang kurang satu elektron yang buatkan ia tak stabil dan dia cuba nak ambil satu elektron yang daripada molekul yang lain. Okay. Radikal bebas ni dihasilkan dari hasil metabolisme badan dan juga boleh kita dapat daripada faktor luaran seperti asap rokok, hasil penyinaran ultraungu, UV light, okay, zat kimia dalam makanan dan bahan pencemar yang lain. Okay, dia nak senang cakap radikal bebas ni dia akan merosakkanlah kita punya sel-sel dalam badan tu. Contohnya kita tengok dekat sini gambar rajah ni. Okay, ni kita punya normal cell kat sini kan, macam ni normal cell kan.
bila ada banyak radikal bebas dalam badan kita, dia akan buatkan kita punya sel ni jadi macam ni. Dia akan attack kita punya sel. Yang lama sel kita akan jadi tak sihat macam ni lah. Dia punya perumpamaan tu dia buat macam apple ni. Apple tu mula cantik je kan? Cantik je apple tu. Bila kita biarkan dekat luar, lama-lama dia akan jadi macam buruk sikit macam ni. And bila lama sangat-sangat, dia terus jadi macam ni kan. Tu adalah yang dipanggil sebagai oxidative stress ataupun tekanan oksidatif. Di mana satu keadaan di mana jumlah radikal bebas dekat dalam badan kita ni melebihi kemampuan tubuh kita untuk meneutralkannya. Contoh yang lain macam senang macam besi. Kalau besi kita biarkan dekat udara kan, so lama-lama dia berkarat, lama dia jadi rapuh. Samalah, itu adalah namanya oxidation lah kan. So cara badan kita nak mengurangkan radikal bebas ni ataupun nak membuang radikal bebas daripada badan ialah dengan mengambil banyak antioksida. Okay, antioksida ni ada dalam banyak tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan, sayur-sayuran. Dan sebenarnya actually badan kita dia boleh nak buang radikal bebas ni. Cuma sekarang ni kita dah terlalu terdedah dengan sangat banyak radikal bebas. Banyak sangat. Sampai badan kita tak mampu nak meneutralizekan, nak membuang radikal bebas tu. Jadi kita perlu ada satu bantuan luar, kita ambil banyak-banyak antioksidan. Okay? Okay, ni adalah pasal macular degenerative tadi kan. Okay, so macula ni apa? Kalau ingat tadi ni kita punya mata tu, okay, macula ni dia ada dekat bahagian retina. Okay, dia adalah satu macam bintik kecil dekat kita punya retina. Okay, macula ni dia bertanggungjawab ke atas kita punya central vision, iaitu dia memberi mata keupayaan untuk membaca dan melihat dengan lebih teliti. Okay, so dia cakap apa yang saya baca lah, macula ni dia akan menggunakan banyak oksigen untuk dia untuk dia cari dia kerja lah dalam mata kita. Dia menggunakan banyak oksigen. Jadi dengan penggunaan oksigen yang banyak ni, dia akan menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Lalu dia akan merosakkan banyak sel saraf dengan kapilari dekat mata. So kalau ada orang yang ada masalah macular degeneration ni, dia ada masalah macam ni lah. Okay, mula dia nampak macam kabur-kabur, lepas tu makin tak nampak, sampailah dia betul-betul tak nampak. Dia memang nampak macam bintik hitam saja dekat dia punya, apa yang dia nampak tu lah. Okay, so ni adalah macular degeneration punya masalah. Okay, so kalau kita ada masalah berkaitan dengan mata especially, kita disarankan untuk mengambil lebih banyak Yunken Eye Plus. Okay, Yunken Eye Plus ni dia punya bahan-bahan dekat dalam Yunken Eye Plus ni antaranya ialah lutein, zeaxanthin, blackcurrant polyphenol, bilberry extracts, astaxanthin dan wolfberry extracts. Yunken Eye Plus ni dia ada jual di Malaysia sekarang ni. Okay, dulu dia dekat Singapura je, tapi sekarang dah ada dekat Malaysia. Bezanya yang Yunken Eye Plus dekat Malaysia dengan Singapura, yang dekat Malaysia dia dipack dalam aluminium foil, dan satu sachet Yunken Eye Plus dekat Malaysia dia bersama dengan 3 tablets Yunken Eye Singapore. Okay, Yunken Eye Plus Malaysia dia tak ada linzi. Beza dia yang dekat Singapura tu dia ada tambahan linzi, yang dekat Malaysia punya dia tak ada linzi. Tapi dia punya kandungan ekstrak wolfberry dengan lutein dia lebih tinggi daripada yang jual dekat Singapura. So keberkesanannya dia hampir sama je. Okay.
Okay, so bahan-bahan kat dalam UKNI ni satu ialah lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin ni dia adalah carotenoids ataupun pigment yang ada pada makula. Makula tu yang bintik yang dekat retina tadi kan. Lutein dan zeaxanthin ni dia banyak dijumpai pada sayur kuning dan hijau. So kalau kita boleh dapat sumber daripada luar lutein dan zeaxanthin ni, contohnya pada sayur kuning dan hijau lah. So kita kena banyak makan sayur-sayur lah sebenarnya. Tapi kalau orang yang susah nak makan sayur, kena ambil UKNI Plus ni. Okay. Lutein dan zeaxanthin ni dia dapat buat satu lapisan cahaya dekat kita punya makula tu untuk halang UV dan blue light daripada merosakkan mata kita. Dia macam kalau kulit kita sapu sunscreen kan. Dia macam itulah dia punya fungsi lutein dan zeaxanthin ni pada kita punya makula. Okay. Lutein dan zeaxanthin ni merupakan satu antioksida yang sangat baik dan dapat mengurangkan tekanan oksidatif daripada berlaku. Macam kita tahu banyak sangat radikal, kalau ada banyak radikal bebas dalam badan kan kita perlukan banyak antioksidan kan. So lutein dan zeaxanthin ni adalah antara benda yang mengandungi antioksidan yang sangat tinggi. Okay. Dan dia boleh mencegah kemerosotan makula degeneratif tu. Selain tu dia dapat mencegah katarak dan membendung pengoksidaan lemak dalam darah dan mata. Okay, lutein yang ada kat dalam YKI Plus ni lutein yang dalam YKI Plus ni dia berkepekatan tinggi dan dia diekstrak daripada bunga marigold menggunakan teknologi yang canggih abad ke-21 yang telah dipatentkan yang dapat mengelakkan daripada kerosakan oxidation. Sebab lutein ni dia secara semula jadinya dia mudah terdedah dengan oxidation. So lutein yang kita gunakan dalam kita punya YKI Plus ni dia yang high grade punya lah. Okay, dia memang mudah diserap oleh badan, dia tak mudah untuk oxidize, dia tak senang rosak. Kalau kita makan tu dia terus serap dalam badan. Itu bezanya lutein kita dengan lutein dekat luar lah. Okay. Bahan yang kedua ada dalam kita punya YK Plus ialah blackcurrant polyphenol. Okay, blackcurrant ni dia mengandungi 5 kali vitamin C dalam buah oren. Okay, dia ada 5 kali lagi vitamin C. So dia memang tinggi antioksidan. Antioksidan dia dapat melawan radikal bebas dan dia dapat memperbaiki kesihatan mata kita. Okay, dia berupaya untuk memperbaiki aliran darah dalam kita punya kapilari mata, mengurangkan masalah berkaitan eye aging, okay, mengurangkan masalah disebabkan penyakit diabetes, mengurangkan masalah tekanan mata, mengurangkan kesan buruk pseudomyopia. Okay, pseudomyopia ni pun adalah sejenis masalah mata dan memperbaiki masalah berkaitan glaukoma. Okay, kandungan yang lain kita ada juga bilberry extract. Bilberry extract ni dia mengandungi 15 jenis anthocyanin. Okay, anthocyanin ni yang berikan buah atau sayur warna biru, merah atau purple. Dan bilberry extract ni dia mengandungi lebih banyak anthocyanin berbanding berry yang lain. Okay, contohnya strawberry, blueberry, raspberry ke bilberry ni ada lagi banyak kandungan anthocyanin. Anthocyanin ni merupakan antioksidan yang sangat-sangat berkesan, mempercepatkan penghasilan rhodopsin. Okay, kebolehan untuk melihat dalam keadaan yang gelap. Dan dia dapat tingkatkan night vision. Jadi pada orang yang ada masalah dia tak boleh tengok kalau malam dia jadi kabur kan, night vision tu bermasalah kan. So better ambil YKI Plus ni banyak-banyak sebab dia ada bilberry extract ni. Dia dapat tajamkan penglihatan, mengurangkan tekanan mata,
meningkatkan masalah mata silau dan mengurangkan masalah tangan berasa kebas dan sejuk. Okay. Ini selain daripada untuk kesihatan mata, dia juga untuk baik untuk kesihatan badan yang lain jugalah. Okay. Okay, kemudian kita ada astaxanthin. Ini juga merupakan sejenis antioksidan. 1000 kali lebih tinggi antioksidan daripada vitamin E. Okay. Dia dapat memperbaiki simptom computer vision syndrome dan mata lesu, memperbaiki aliran darah kapilari mata dan memperbaiki pembaikan dan pertumbuhan tisu dalam mata. Okay. Dan last sekali kita ada wolfberry extract. Okay, wolfberry extract ni dia tinggi kandungan zeaxanthin dan vitamin B. Memperbaiki kesihatan hati dan buah pinggang. Okay, dia bukan sahaja baik untuk mata tapi hati dan buah pinggang juga. Menguatkan sistem imun. Okay, mengawal kandungan gula darah. Wolfberry ni dia bukan hanya untuk kesihatan mata jugalah, dia banyak juga kebaikan pada organ-organ yang lain. Dia juga dipanggil superfood. Okay, kalau buku perubatan Cina tu ada pasal wolfberry, dia cakap dia adalah superfood yang tinggi antioksidan yang boleh memperbaiki visual, mengurangkan masalah mata kering. Okay, so siapa yang perlu makan YKI Plus ni? Of course, kita cakap prevention is better than cure. Lagi cepat kita ambil, lagi bagus kan? Lagi awal kita prevent, lagi bagus lah sebenarnya. So, kalau kita tengok kanak-kanak dia sekarang dah sangat exposed to digital device ni kan, dengan smartphone, dengan tab, dengan komputer, dengan TV. Dan young adults ataupun adults pun sangat exposed dengan blue light ni. Dan sebenarnya macam kalau golongan nenek-nenek pun dah start kan suka tengok smartphone kan. So kesimpulannya semua perlu makan. Tapi siapa yang lagi wajib lah, dah jatuh wajib kena ambil YKR Plus ni. Okay, orang yang terdedah kepada UV light, yang dia selalu kerja kat luar. Makan. Okay, dia terdedah dengan UV light, so kena ambil YKI Plus. Dia pengguna tegar smartphones ataupun laptops. Okay, dia ataupun dia sentiasa menggunakan digital device ni lah dengan lama dan selalu. Okay. Pesakit mata yang memang dah ada masalah mata, menggunakan contact lens, yang dah lama menggunakan contact lens, kerja yang menggunakan banyak penggunaan mata, contohnya pelajar, guru, juruterbang. Orang yang mengamalkan banyak makanan proses ataupun fast food. Processed food ataupun fast food ni, orang yang tak suka mengambil buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okay, orang yang ambil banyak fast food ni kan, sebenarnya processed food ni untuk badan kita proses fast food ni, untuk digest fast food ni kan, processed food ni dia perlukan banyak oksigen. So dia mengurangkan oksigen dalam badan. So perlulah kita ambil lebih banyak antioksidan. Contohnya macam YKR Plus ni lah, untuk membantu digestion makanan yang kita makan tu lah. Okay. Recommended dosage untuk YKR Plus ni 2 ke 4 sachet sehari. Ikutlah orang keadaan orang tu macam mana, keadaan mata dia macam mana. Kalau kalau dah kronik, kita lebihkan lagi pengambilan sachet tu. Dan seelok-eloknya ambil selepas makan. Ataupun kalau dan perlu juga tambah dengan pelbagai buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya dengan nutrien penjagaan mata. Kalau ikutkan recommended pengambilan sayur dan buah-buahan ni, kita kena ambil 3 part sayur dengan 2 part buah. Okay. Macam sebenarnya kalau
kita ambil sayur ataupun buah-buahan yang berwarna hijau gelap tu, dia ada banyak lutein. Kalau merah, oranye dan kuning ada banyak zeaxanthin. Kalau biru atau ungu tu ada banyak anthocyanin. Okay. Okay. So ada soalan ke? Nak tanya satu. Kalau orang yang diagnose ada glaukoma, boleh ambil ke yang ni? Wangkai eye plus. Ya, dia memang kena ambil sebab dia memang dah ada masalah mata, dan kalau tengok ada ada juga bahan yang dia memang bahan dalam Yunken Eye Plus ni yang memang bagus untuk glaukoma, yang boleh memperbaiki keadaan glaukoma tu. Tapi dia kena ambil dalam dosage yang banyak lah. Dah tahu kan? Okey, terima kasih. Glaukoma tu macam mana? Glaukoma tu tak tahu. Glaukoma tu yang dia nak mata yang hitam tu dah hampir nak jadi macam buta gitu. Oh, boleh Dia nampak. Kita boleh nampak pupil. dia. Pupil dia tu dah hampir tertutup. Ada nampak orang tu dia macam nak buta kan. Jadi ingat nak suruh dia try ini boleh ke, ataupun wakil eye yang kat sini tak ada, dia ada di Singapura je tak? Dekat Malaysia ada. Ada? Cumanya beza Singapura dengan Malaysia punya wakil eye tu, Singapura punya ada linzi. Kalau pada orang yang ada glaukoma tu, kita suggest untuk bukan ambil wakil eye plus sajalah, kena ambil juga linzi dan pollen. Oh, okey. Terima kasih. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, thank you very much Irna untuk sharing tentang YKI Plus tadi. Okay, alright. So kita teruskan, okay. So I sebenarnya nak sambung sikit saja apa yang Irna dah share tadi, dah banyak dah. Dengar tak I cakap? Dengar Okay, so apa yang Irna share tadi banyak tentang mula-mula adalah macam mana kita nak jaga kesihatan mata kita kan, pemakanan yang elok untuk mata, dan juga Irna dah share tentang kita punya produk YKI Plus yang memang sangat-sangat bagus untuk mata. Dan kebetulan tadi Aunty dah tanya, yes memang kita ada YKI untuk eye ni, maksudnya EYE untuk mata dekat Singapore, dan beza versi dekat Singapore dengan versi kat Malaysia ni cuma Yunken Linzi tu saja. So dan juga dari segi bentuk dia lah, dalam untuk pasaran Singapore, YKI dijual dalam bentuk tablet dan dia mengandungi ekstrak linzi. Tapi yang Malaysia punya dalam bentuk serbuk dan dia tak ada linzi. Itu saja bezanya. Okay. I just nak tambah sikit saja sebenarnya sebab bila I tengok Irna punya sharing tu lebih kurang sama je dengan I punya introduction kat sini. Tapi sekejap I share sikit. Cuma mungkin I tambah sikit gambar kat ujung dia. Okay, so ulang kaji sikit lah apa yang Irna cakap tadi. Memang untuk kita nak jaga kesihatan mata kita, kita kena amalkan pemakanan yang sihat. Okay, so ini adalah general info kita boleh dapat kat internet. Antara makanan yang sihat untuk mata ialah macam omega 3 dan disebut dalam internet it's lutein. Okay, lutein ni adalah salah satu ingredient yang sangat bagus untuk mata yang juga terkandung dalam kita punya YKI Plus. Selain daripada tu zinc, vitamin C dan E, dan kita tahu kita punya berries memang tinggi kandungan vitamin C, termasuklah kita punya lactoberry juga. Okay.
Dan pemakanan yang sebegini boleh mencegah daripada faktor penuaan seperti katarak. Katarak adalah salah satu masalah mata yang agak common lah sekarang ni, okay? Dan biasanya rawatan untuk katarak orang buat laser lah. Kan, tapi laser atau mana surgery pun sebenarnya perlu perlukan badan kita berada dalam keadaan sihat. Kalau yang I tahu baru-baru ni, kalau kita punya badan tak sihat, kita ada tekanan darah tinggi atau penyakit lain, pun doktor tak akan galakkan untuk jalani laser treatment untuk walaupun untuk mata sahaja ni. Okay? Especially tekanan darah tinggi lah. Okay, sebab nanti kita boleh stress dan kita boleh pada saraf mata tu boleh membahayakan lah. Okay, selain tu kita boleh amalkan sayur hijau, ikan berminyak seperti salmon atau tuna kan. Tapi sekarang ni dulu memang famous lah sikit-sikit suplemen yang antara suplemen yang famous ialah cod liver oil kan, fish oil. Tapi sekarang kita tahu apa-apa sumber daripada laut pun ada risikonya tentang kandungan merkuri dan juga bahan pencemaran lain lah. Okay, sebab tu antaranya kita punya sumber collagen Vita King pun dulu berasaskan hidupan laut, tapi sekarang kita dah bertukar kan, sebabnya kita susah nak dapatkan sumber collagen daripada laut yang berkualiti. Okay, banyak yang dah tercemar. Selain tu, pemakanan lain yang sebenarnya bagus untuk mata ialah apa-apa yang berprotein tinggi selain daging dan juga buah-buahan yang citrusy macam orange, lemon dan juga tiram. Okay. Tapi tiram ni pun again ia adalah sumber daripada laut. Okay, so sekarang ni laut ada banyak yang tercemar. Dan dekat sini dinyatakan sebenarnya bila kita jaga pemakanan kita macam yang dekat atas ni yang kita amalkan kononnya baik untuk kesihatan mata, secara tak langsung boleh menjaga kesihatan kita juga kan, dan boleh mengelakkan kita daripada masalah obesiti. Sebab masalah obesiti ni juga dia boleh lama kelamaan dia boleh berkait dengan masalah penglihatan mata. So kadang-kadang kita pernah dengar kalau orang ada kencing manis, lama-lama tu dia dah tak boleh nampak dah. Sebab bila kencing manis dia terlampau tinggi, dia memang boleh mengganggu. Oh iya ke? Dia boleh mengganggu penglihatan. Kejap Stop sharing. Tak nampak je. Share balik Okay. Sekejap. Okay, so selain tu, selain kita mengamalkan pemakanan yang sihat, okay, kita juga antara cara-cara untuk menjaga kesihatan mata ialah berhenti merokok. Okay. Bila kita berhenti merokok, sorry dia jadi macam penyakit hari tu pula. Dia slide tak mau keluar. So, saya bacakan je lah. Bila kita berhenti merokok, boleh sebenarnya kalau kita tak berhenti merokok, kita lebih cenderung untuk dapat katarak. So kalau kita dapat berhenti merokok ataupun tidak merokok langsung, boleh melambatkanlah possibility untuk dapat katarak tu. Okay. Dan juga merokok ni sebenarnya boleh merosakkan saraf penglihatan selain memberi masalah-masalah kesihatan yang lain. Okay. Selain itu juga untuk menjaga kesihatan mata, tadi Ina ada sebut tentang glasses yang perlu dipakai kalau kita tengah on screen kan. Ingat dulu masa awal-awal dulu, masa komputer tak berapa famous, memang ada, pernah tengok tak dulu komputer kan jenis yang besar gedabak tu kan. Lepas tu biasanya orang akan letak lagi satu screen kat depan dia. Okay, lagi satu screen dekat depan tu sebab memang dah tahulah screen komputer ni memang merosakkan mata kalau kita tengok pada jangka masa yang lama. Tapi rasanya zaman sekarang ni kebanyakan skrin dia dah tak seteruk dulu. Tapi masalahnya mungkin memang dah ada protection.
Tapi pula masalahnya sekarang ni hampir setiap masa pula kita menghadap skrin kan, menghadap skrin laptop atau skrin phone pun jadinya memang sangat-sangat bahaya lah, sangat bahaya sebenarnya. So kita kena jaga-jaga. Bila kita nak tengok skrin laptop, dia ada cara dia, okay. Kalau kita nak tengok phone, tak boleh dekat sangat. Ada doktor kata dulu kan kita masa kecil-kecil, mak bapak kita selalu cakap jangan tengok TV dekat-dekat kan, nanti rosak mata kan. Doktor kata sekarang ni sebenarnya TV tu kalau kita tengok risiko nak rosak mata tu lagi kurang daripada risiko kita tengok phone. Sebab kalau kita tengok TV, betul kita tak tengok dekat-dekat kan, kita kena tengok jauh sikit. Bila kita tengok jauh sikit, mata kita ni macam lebih relax, dia boleh nampak. Tapi bila kita tengok phone ni dekat sangat macam ni kan, sebab tu budak-budak kalau kita tengok kan macam ni kan, dekat sangat kan, bila dia orang tengok phone itu yang boleh mengakibatkan mata juling dan sebagainya. Okay, so sebenarnya kalau kita nak tengok laptop sekalipun, seelok-eloknya adalah skrin tu sedikit sama level dan sedikit ke bawah supaya kita macam sedikit menunduk bila kita tengok tu, barulah mata kita macam relax sikit. Kalau boleh jangan kita mendongak masa tengok skrin tu. Okay, ini untuk kurangkan tekanan mata. Alright. Selain daripada tu, kalau boleh guna sunglasses bila berada di luar untuk protect mata kita daripada sinar UV. Macam I pakai specs kan. I tak pakai sunglasses tapi I punya specs ni memang ada UV light punya protection. So kalau biasa kan matahari sangat panas kan, memang kita digalakkan untuk pakai sunglass supaya again tak bagi strain pada mata, kurangkan tekanan. Okay, sebab UV light ni memang boleh menggalakkan jadinya cataract. Kalau boleh dapatkan specs yang ada 99 to 100% UVA dengan UVB punya block. Okay. Selain daripada pakai sunglass, tak perasan tadi Ina ada share ke tak tentang safety glasses. Safety glasses ni biasanya kalau orang buat kerja yang ada hazardous punya benda kan, contohnya welding. Welding tu tahu tak, kimpalan yang selalu orang nak cantum besi, lepas tu macam api-api keluar tu kan. Sebenarnya kita tak boleh tengok api tu. Kadang-kadang memang ada orang yang kata mata dia kebal, dia tak payah pakai protection. Mungkin sekarang dia tak rasa lagi, tapi untuk jangka masa panjang memang sangat-sangat bahaya kalau buat welding tanpa pakai safety glasses. Okay, dan sebenarnya kalau saya belajar dulu, walaupun kita jauh pun kan, kita tak dekat dengan orang yang buat welding tu, kalau boleh jangan tengok cahaya dia tu. Cahaya tu boleh merosakkan mata juga. Dan juga contohnya kalau orang yang bersukan, sukan dia tu jenis sukan ekstrim seperti ice hockey. Ice hockey tak ekstrim sangat kan, tapi ice hockey ada kebarangkalian serpihan-serpihan ais tu boleh terkena pada mata, ataupun bola hockey tu boleh mencederakan mata. So perlu pakai safety glasses bila menjalankan aktiviti-aktiviti macam ni. Okay, selain daripada tu sebab kita memang selalu zaman sekarang ni kan selalu menghadap laptop, selalu menghadap phone. So kena ingat-ingat jangan bila pada waktu tertentu kita dah guna phone, dah tengok phone, dan kita kena relax sekejap. Kan ada antara yang kaedah penjagaan mata yang doktor selalu cakap, bila kita tengok sesuatu objek terlalu dekat macam laptop atau phone, baca buku sekalipun, kita tak boleh baca buku daripada pagi sampai ke petang, okay? Baca buku tu jarak dekat kan? So kita kena ada masa kita tengok jarak dekat, lepas tu lepas beberapa minit tu kita kena relax sekejap dan kita kena tengok objek yang jauh beberapa meter. Okay? Lepas tu baru kita boleh buat aktiviti yang kita kena tengok dekat. Sama juga kalau kita tengok phone atau laptop, okay? Yang membaca, menulis, kena rehatkan mata. Okay, selalu ingat kalau rasa lama sangat dah tengok objek jarak dekat ni, relax sekejap, tengok, buka tingkap, tengok objek yang jauh macam pokok-pokok kat seberang jalan. Itu maksudnya objek yang jauh untuk relaxkan mata kita. Okay, itu cara untuk kita nak menjaga kesihatan mata. Lagi satu, kalau kita tak buat macam ni, kalau kita tak relaxkan mata kita selalu,
mata kita akan jadi sangat tertekan, okey, boleh jadi pandangan kabur, mata boleh jadi kering, kan kadang-kadang kita rasa macam mata ni kering lah, terkelip-kelip tu maksudnya kering sangat mata, dan juga boleh mengakibatkan sakit kepala sebab dekat mata ni ada saraf-saraf yang berkait dengan sakit kepala. Okey, sakit tengkuk, sakit belakang. Macam I sendiri, I realise yang I sedikit rabun masa tu I dah start sakit kepala. Start sakit kepala sebab kita tak pernah rabun kan. Kita dah 30 tahun hidup, masa tu tak pernah pakai spek. So kita tak tahu rabun tu sebenarnya macam mana. So dia start bila macam rasa sakit kepala dekat atas kening ni. Masa tu lah kan. Lepas tu pandangan sebenarnya dah kabur tapi kita tak perasan. Okay, lepas tu apa lagi simptom-simptom dia ialah macam selalu rasa mata kering. Okay, so bila kita ada alami masalah-masalah macam ni, kita better pergi buat eye test lah, pergi check. Okay, sebabnya kalau kita rabun tapi kita tak pakai specs, nanti dia akan mengakibatkan sakit kepala kan, sebab mata kita terlampau strain. Dia nak fokus tapi dia tak fokus. Orang rabun ni dia macam pernah kan kita ambil gambar tapi kamera tu tak fokus, dia macam blur kan. Orang rabun macam tu. So dia nak fokus macam mana pun dia tak boleh fokus. So dia akan jadi sangat-sangat strain mata dia. So bila dia pakai specs baru nampak macam HD. Baru nampak autofocus terus. Tu beza orang pakai specs dengan tak pakai. Okay. So antara pengalaman ayah sendiri juga, macam anak ayah yang sulung tu dia pakai specs kuat awal. Okay, sebab kita orang perasan ini pun pengetahuan baru untuk kita orang lah. Okay, sebab ayah pun dari kecil tak pernah pakai specs. Suami ayah pakai specs masa dia dah darjah 6 kalau tak silap. Okay, so agak dah besar juga. Tapi anak ayah kecil tu, anak ayah kecil pula yang sulung tu, kita orang detect dia ada masalah rabun masa 6 tahun lagi. Masa tu dia baru je boleh baca. Okay, I just share kat sini. Dia baru saja boleh baca ABC tu kan. So kita pun seronok lah bila nampak signboard dekat jalan, kita cakap cuba baca tu kan, signboard. So signboard tulisan besar kan dekat jalan, biasanya mudah lah nak baca. Kadang-kadang perkataan yang mudah-mudah aja. So pernah sekali kita perasan perkataan tu mudah saja, tapi dia tak dapat baca. Lepas tu kita kata, takkanlah tak boleh baca, takkan tak reti kot. Kita cakap yang tu kan, cuba baca balik. Lepas tu dia kata, last tu baru dia cakap, dia tak nampak, dia kata. So kita orang suspect lah masa tu, tak nampak. Macam jeng apa maksud dia ni kan. Lepas tu nak pergi buat eye test, tak sempat-sempat lagi. Lepas tu cikgu dia sendiri cakap dalam kelas dia kadang-kadang salah salin dalam kelas. Okay, so kita kena observe jugalah kalau anak-anak kecil kita cucu-cucu kan. Kalau homework selalu tak siap ke, atau dalam kelas cikgu tulis lain, dia salin lain, kita kena check juga. Macam ada seorang ni saya kenal, dia kata dia pun pakai specs memang dah tebal sebenarnya, memang dah rabun teruk daripada tadika. Tapi dulu masih kecil mak dia ingat dia ni malas buat homework macam tu lah kan, masa dia tadika masih kecil-kecil kan. Rupanya dia memang tak nampak apa cikgu tulis. So masa tu memang dia punya power dah sangat-sangat tinggi. So macam kisah anak ayah juga, bila kita buat eye test barulah kita tahu kalau anak budak-budak diorang ada kalau tak di check dengan awal, mungkin boleh melarat jadi lazy eye dan sebagainya. Okay, so better kalau budak-budak sekarang ni kita check lah pembacaan kat rumah. Kalau ada suspek apa-apa, boleh terus pergi eye test. And then eye test ni tak boleh buat kat kedai je untuk budak-budak, sebab mata dia tak stable lagi. So kita kena pergi jumpa pakar mata sebab dia orang ada alat-alat dia orang. Okay, so antara masalah-masalah sakit mata ialah eye floaters. Ni pun satu benda I baru belajar dulu hari tu. So eye floaters ni dekat mata kita tak nampak tau. Kita tengok mata orang tu, kita tak nampak cacing-cacing ni. Tapi orang tu sendiri yang nampak. Dia punya visual kabur. Sebelah kiri ni kalau nampak blur, jangan risau. Bukan mata anda rabun, memang gambar ni blur sikit. Okay, maksudnya orang yang nampak eye floaters ni, dia nampak macam
macam ada cacing-cacing ni lah dekat mata dia. Sama ada gelap ataupun putih macam sebelah kanan tu. Dan ini sebenarnya diakibatkan oleh macam ada cecair berlebihan lah dekat mata kan. Mungkin juga salah satu faktor penuaan juga. Okay. Selain daripada tu, antara masalah mata yang common yang saya cakap tadi adalah cataract. Cataract ni macam selaput mata. Dia kita boleh nampak lah. Nampak selaput mata dekat mata tu kan dah nampak macam putih. So, tak tahu ni macam glaukoma ke? Yang macam Aunty Ita cakap tadi kan. Tapi itulah macam yang I tahu baru-baru ni. Even nak buat surgery untuk cataract pun memang doktor akan check dulu you punya kesihatan badan. Okay, so apa-apa masalah pun kita mesti check overall badan. Dan sebenarnya semuanya berkait. Kalau badan kita berada dalam keadaan baik, insyaAllah kita tak, walaupun dia faktor penuaan, mungkin kita tak akan dapat sangat awal lah daripada umurnya. Tak padam pula. Eye floater tadi. Okay, so ini lagi satu masalah lazy eye. So lazy eye ni, ini adalah yang dalam gambar sebelah kiri ni macam lazy eye yang agak kronik lah yang kita boleh nampak. Kita boleh nampak dia mata sebelah tu memang macam tak responsif. So lazy eye ni sebenarnya masalah mata yang kiri kanan dia tak sync. Tak sync Tak sync ni maksudnya, sorry. Ya Allah, I pergi cakap-cakap ni I lupa yang sebenarnya tak boleh tak boleh share screen. Subhanallah. Nanti korang Google First adalah yang tadi eye floaters. Dia sebenarnya nampak macam cacing-cacing. Dalam visual kita nampak macam ada cacing-cacing berterbangan. Tapi sebenarnya itu adalah cecair kat dalam mata kita yang berlebihan. Secondly, yang common ialah cataract. Dia macam selaput dekat mata, kita boleh nampak. Okay. Cuma orang tu yang nampak visual dia terganggu. And then the third one ialah lazy eye. Okay, lazy eye ni ialah kalau mata kiri dan kanan tak sync. Okay, so kalau yang dah chronic tu, kita boleh nampak sebelah kiri, mata dia yang sebelah kiri ni bergerak mungkin. Yang sebelah ni macam statik saja. Itu maksudnya lazy eye. Kalau daripada kanak-kanak, I cakap tadi, kalau doktor buat eye test, dia boleh detect sama ada budak tu ada lazy eye ke tidak. Lazy eye ni boleh detect juga macam anak yang sulung tu masa dia check memang dia ada sedikit lazy eye. Okay, macam mana dapat tahu ialah power dia sebelah lagi tinggi daripada power dia lagi sebelah. Okay, power dia sangat-sangat besar gap dia. So apa jadi sebenarnya bila lazy eye ni berlaku, sebenarnya mata sebelah tu dah rabun. Tapi sebab dia orang kata lazy kan, so dia macam tak nak macam mana? Selama ni dia pakai mata yang lagi clear. So mata yang lazy eye tu dia sebenarnya tak fokus pun. Dia hanya rely on the other mata. So lama kelamaan dia akan jadi lagi tinggi power dia. Or the other way round. Mata yang lagi banyak buat kerja tu lagi tinggi power ke, macam tu lah lebih kurang. Okay, so dia akan jadi salah satunya cara kita boleh tengok ialah kalau kita buat eye test nampak mata sebelah tu lagi tinggilah power, itu mungkin ada lazy eye. So lazy eye ni boleh treat daripada awal kalau kita dapat detect awal. Kalau lebih daripada 10 tahun rasanya kalau lambat detect dia dah tak boleh nak treat lah. Okay, so salah satu caranya ialah kita kena selalu tutup sebelah mata, praktis baca. Okay, kalau rabun, cuba juga fokuskan and baca elok-elok. Okay, lepas tu relax sekejap and then tutup lagi sebelah dan praktis baca. Itu salah satu treatment untuk lazy eye. Okay, so selain daripada tu, saya rasa itu sahaja yang okay. So ada beberapa kaedah pencegahan kerosakan mata lah. Pencegahan kerosakan mata yang dikatakan daripada Medical News Today. Antara 5 kaedah pencegahan sakit mata ialah pertama sekali kita kena selalu menjalankan pemeriksaan mata dari semasa ke semasa. Kedua ialah kita kena amalkan pemakanan yang baik untuk mata. So kita ada suplemen yang kita tahu YKI Plus sangat bagus untuk mata, so elok kita amalkan. Yang ketiga ialah jaga berat badan.
Okay, sebab kalau kita tak jaga berat badan boleh lead to obesity, dan bila kita ada obesity boleh lead to masalah penglihatan juga. Kan, dia berkait. Keempat ialah gunakan sunglasses ketika di luar, okay, untuk protect mata kita daripada sinar UV. Dan poin kelima, kaedah pencegahan sakit mata ialah kita kena selalu rehatkan mata. So bila rasa macam sakit kepala sangat ke, ataupun rasa mata kering sangat ke, minum air dan rehat. Just relax kan. Tengok, sebab tu orang kata elok tengok apa, pokok-pokok yang menghijau dan sebagainya. Memang betul pun. Okay, tengok binatang bergerak-gerak, burung terbang-terbang tu boleh relaxkan exercise mata kita sebenarnya. Okay, itu salah satu cara untuk exercise mata kita. Jangan tengok benda terlampau dekat. Okay, satu tipsnya. Sebab contohnya anak sulung ayah ni dia bukannya sakit mata sebab tengok gadget sebab kita tak ada. Cuma dianya suka melukis. Suka melukis atau dia tak suka baca. So suka melukis lah. Doktor tanya ni suka baca ke, baca dalam gelap. Semua kan tak elok kan. So bila melukis tu terlampau dekat. So kalau terlampau dekat tu pun boleh mengakibatkan sakit mata. Walaupun tengok kertas saja, bukannya tengok TV dekat-dekat, bukan. Tengok kertas saja dekat-dekat pun tak boleh. Okay, terlalu lama tak boleh. Okay, so itu adalah antara hal-hal kesihatan mata lah yang dapat kita sharekan hari ni. Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa tak? Ada? Tak ada? Okay, jelas ke tadi tentang mata ni? Sorry apa tu, tak tahulah kenapa lately tak boleh, dia tak nak share screen. Ada orang tapi pernah tadi tanya Ina tau. punya, apa dia? Ada orang pernah tanya kan, kalau kita nak restkan mata tu, kita tengok pokok-pokok kan, tengok pokok-pokok, tengok tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kita tengok pokok plastik, boleh tak? Tak tahu, boleh kot. I rasa tak ada masalah. Sorry kalau bergema tak? Okay, I rasa tak ada masalah kalau pokok plastik. Cumanya kena jauh lah. Jangan tengok pokok tu dekat-dekat. Kan dia punya exercise mata ialah tengok dekat, lepas tu tengok jauh, lepas tu tengok dekat balik. Macam tengok ada burung-burung dekat belakang background kau tu kan. Relaxing. Okay. Itu cara jaga mata lah. Okay. Dan yang saya tahu, kalau kita dah start kena pakai specs, kena selalu pakai specs. Sebab kalau kita serabun lah. Sebab kalau tidak nanti mata kita akan sentiasa nak strain untuk fokuskan apa yang kita nak tengok tu. Okay, dia macam akan autofocus non-stop tapi dah tak boleh nak fokus dah kan. So kalau kita pakai specs ni dia lebih relax lah. Kalau I buka specs ni macam benda tu kan, dia jadi lagi strain kan. Okay, tapi ada banyak testimoni kita dengar kan, yang lepas makan produk mata dia jadi lebih jelas kan. Okay, so it didn't happen to me, belum lagi. Cuma mungkin boleh jadi prevention. Alhamdulillah setakat saya pakai specs ni, I tak tambah lagi power. Alhamdulillah. Okay. Okay, so itu sahaja. Kalau tak ada soalan lain. Thank you very much pada semua, pada yang ada ahli baru join. Boleh tak kita ambil gambar sekejap sebelum kita end sesi petang ni? Allah. Kakak dah masuk ke? Okay. Tolong ambil ada kopi, ambil kotak kopi tu. Boleh on camera ke? Alright, jom kita ambil gambar sekejap. Semua on camera. Dalam kereta ni. Takutlah orang tengok awak macam tu. Okay. Kotak.
kotak je, kopi tak ada dalam ni. Alright, thank you Kak Siti. Okay, jom kita ambil gambar. Amal mana? Tu nampak. 1, 2. Okay, thank you very much semua. Again, I minta maaf atas isu technical tadi, lambat sikit on. InsyaAllah the next one kita akan ada hari Jumaat ni. Okay, kalau tak ada apa, insyaAllah hari Jumaat ni waktu yang sama pukul 3 nanti akan share link, kalau boleh I akan share awal sikit lah daripada tadi last minute. Okay, thank you very much semua. Assalamualaikum. Okey. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Bye. Takut lah. I just kidding this one. This the tally one.